Tahukah Anda di manakah tempat yang menjadi rumah kediaman hantu? Pada kebiasaannya, rumah kosong atau rumah yang telah lama ditinggalkan sering dikaitkan dengan tempat yang menjadi kesukaan hantu. Namun begitu, selain rumah kosong, pokok juga dipercayai menjadi tempat tinggal hantu atau makhluk halus. Ada beberapa jenis pokok yang menjadi tempat kesukaan untuk hantu atau makhluk halus bertengkek di atas dahan pokok tersebut. Selain itu, ada juga pokok yang menjadi tempat tinggal makhluk halus dan ada juga yang menjadi tempat tinggal Pontianak atau pocong. Mungkin ada di antara kalangan Anda yang pernah terserempak dengan Pontianak atau makhluk lain yang sedang bertengkek di atas dahan pokok. Justru itu, mari kita kenali apakah jenis-jenis pokok yang sering menjadi tempat tinggal makhluk halus atau hantu-hantu ini. Berikut merupakan antara jenis pokok yang sering dikatakan dihuni oleh makhluk halus atau dijadikan sebagai tempat mereka bermain. Jika tidak dihuni sekalipun, mungkin pokok itu sekadar dijadikan sebagai tempat persinggahan melepaskan lelah setelah seharian bergentayangan dan mengganggu manusia. Pertama, pokok ara. Sekilas pandang, pokok ara hampir serupa dengan pokok beringin dan merupakan tempat tinggal bagi segala macam jenis hantu. Kedua, pohon beringin. Pohon beringin adalah tempat tinggal genderuwo, terutamanya pohon beringin yang sudah tua dan berjanggut dengan akar-akarnya yang tergantung dari atas pokok. Jika ada orang yang mematahkan akar beringin yang berjuntai itu, dan kebetulan ada genderuwo yang tinggal di situ, makhluk ini akan marah dan akan membuatkan orang tersebut jatuh sakit. Jika tidak diobati dengan segera oleh orang yang arif tentang makhluk halus, maka nyawa akan menjadi taruhannya. Ketiga, pokok kekabu. Pokok kekabu atau kabuk merupakan pokok yang menjadi tempat tinggal kuntilanak atau lebih dikenali sebagai kuntilanak. Buah kekabu biasanya dijadikan sebagai isi bantal dan tilam setelah kulit buah kekabu dan bijinya dibuang. Keempat, pokok ciku. Pokok ciku adalah tempat tinggal Pontianak dan genderuwo. Sebaik-baiknya coba elakkan diri melalui pokok ini jika sudah memasuki waktu maghrib karena biasanya pada masa itu, hantu penunggu pokok ciku sedang berkeliaran. Ya pasti, buah ciku sangat sedap. Rasanya manis melekat. Kelima, pokok saga. Pokok saga adalah pokok yang sangat besar, rendang dan tinggi. Malah pokok saga yang telah tua memberi impak yang sangat menyeramkan. Oleh itu, ia memang sesuai menjadi tempat tinggal hantu, namun begitu, tidak dapat dipastikan hantu apa yang menghuni pokok saga, tetapi pokok ini dipercayai menjadi tempat tinggal hantu. Keenam, pokok asam jawa. Pokok asam jawa biasanya menjadi tempat tinggal pocong atau Pontianak, terutamanya pokok asam jawa yang telah matang dan umurnya sudah mencecah bertahun-tahun. Ketujuh, pokok bacang. Pokok bacang biasanya dijadikan sebagai tempat bermain oleh toyol. Buah pokok bacang hampir sama dengan buah mangga, cuma bentuk buah bacang lebih bulat dan mempunyai serat yang lebih banyak. Kelapan, pokok sukun. Pokok sukun biasanya menjadi tempat tinggal pocong. Kesembilan, pokok pisang. Pokok pisang terutamanya pisang yang berkumpul serumpun merupakan tempat tinggal Pontianak atau pocong. Kesepuluh, pokok bulu. Pokok bulu adalah salah satu pokok yang disukai oleh Pontianak dan akan dijadikan sebagai tempat tinggalnya. Kesebelas, pokok nangka. Pokok nangka turut dipercayai menjadi tempat tinggal hantu. Sekiranya di persekitaran tempat tinggal Anda ada pokok-pokok yang dinyatakan di atas, elakkan berjalan di bawah pokok-pokok tersebut pada malam hari. Namun jika terpaksa juga melalui pokok-pokok tersebut, Anda disarankan untuk membaca doa dan ayat-ayat pendidik diri agar terhindar dari sebarang gangguan makhluk-makhluk halus. Sejauh mana kebenarannya tidak dapat dipastikan karena ini hanyalah kepercayaan orang dulu-dulu. Orang-orang tua juga selalu berpesan, supaya jangan sesekali bermain atau kencing di bawah pokok atau berhampiran dengan pokok-pokok yang telah disenaraikan di atas karena dikhawatirkan tersampuk. Percaya atau tidak terpulang kepada Anda, namun jika ianya benar, hanya perlindungan daripada Allah yang diminta agar terhindar daripada gangguan makhluk halus.